Selamat sejahtera Cikgu Latif dan semua. Kami dari kumpulan 6, nama saya Ho Kun Yi. Sekarang saya ingin memperkenalkan ahli pasukan saya. Pertama, saya akan memberikan ucapan 1.0 dan 3.0. Danuras dan Tiga akan memberikan ucapan 2.0. Seterusnya, Yashin dan Ji akan memberikan ucapan 4.0. Siing dan Anna akan memberikan ucapan 5.0. Saya dan Wijun akan memberikan ucapan 6.0 dan Tirini akan memberikan kesimpulan. Sekarang saya sudah habis memperkenalkan ahli saya. Sekarang saya akan memberikan Siing mula berucapan pendahuluan. Pandemik COVID-19 adalah pandemik penyakit coronavirus 2019 yang sedang berlaku secara global berpunca daripada coronavirus sindrom pernafasan akut terdua. Pandemik COVID-19 melanda dunia pada hari ini dan masih belum berhenti. Tetapi tidak ada sesuatu ubat boleh membasmi virus yang dahsyat ini. Pada masa kini, hanya vaksin telah dikajikan tetapi hanya boleh mengurangkan gejala dan kematian COVID-19. Wabak ini pada mulanya dikesan pada pertengahan bulan Disember 2019. Terdapat kes positif pertama berlaku di bandar Wuhan, Hubei dalam China dan telah dikira sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 11 Mei 2020. Gejala biasa penyakit ini termasuk demam, batuk, keletihan, sesak nafas dan kehilangan rasa dan bau. Masa dari jangkitan hingga timbulan gejala biasanya 1 hingga 14 hari. Virus ini disebarkan terutamanya melalui rembesan mulut dan hidung, termasuk titisan pernafasan daripada batuk, bersin dan bercakap. Oleh itu, tidak kira sesiapa yang telah positif COVID-19 ataupun tidak pernah, kita wajib memakai tepung muka dan mematuhi SOP untuk mengelakkan diri sendiri dijangkit COVID-19. Terdapat 3 objektif. Nama saya Danush Ram. Hari ini saya ingin bercakap tentang sejarah virus yang melanda dunia dan punca wujud COVID-19. Sejarah virus yang melanda dunia ada banyak seperti rabies. Rabies adalah penyakit yang sering membawa maut disebabkan oleh jangkitan mamalia dengan virus rabies. Kedua, kita ada HIV. HIV yang menyebabkan AIDS. And virus ini jangkitan tidak dirawat sampai sekarang. So ketiga, kita ada selesema Sepanyol, juga dikenali sebagai wabak influenza besar pada tahun 1918. Wabak influenza global yang sangat mematikan yang disebabkan oleh virus H1N1 influenza. Keempat, kita ada dengue. Dengue ni dikenali dengan beberapa nama di seluruh dunia, tapi dengue ialah macam universal lah sampai sekarang. Dengue ni menyebabkan dari nyamuk yang dengue. Kelima, kita ada virus Ebola. Virus Ebola pertama kali ditemui pada tahun 1976. Berhampiran dengan sungai Ebola di kawasan kini dikenali sebagai Republik Demokratik of Congo. Sekarang punca wujud COVID-19. COVID-19 ni ada nama banyak. COVID-19, coronavirus, corona. Tapi coronavirus adalah sejenis virus. Terdapat pelbagai jenis dan ada menyebabkan penyakit yang dikenali pada tahun 2019. Virus ini pertamanya bermula di Wuhan, China pada November 2019. Banyak kes awal-awal COVID-19 dikaitan dengan orang yang pernah pergi ke pasar borong makanan laut haiwan di Wuhan. Mereka adalah tempat pelanggan membeli daging dan ikan segar, termasuk haiwan yang dibunuh di tempat kejadian. Haiwan macam anjing, kucing, bat, babi hutan. Selepas mendapat kes pertama dikenali pasti di bandar Wuhan, penutup di Wuhan dan bandar-bandar lain di sekitar Hubei gagal membendung wabak itu dan cepat merebak ke bahagian lain di daratan China dan di seluruh dunia. Hai, nama saya Danush Ram. Hari ini saya ingin bercakap. Penyebaran COVID-19 bukan sahaja menyumbangkan
krisis kesihatan global, malu terus memberi kesan kepada bintang bertingtingkan. Disebabkan mampu itu, kerajaan Malaysia memaksa belajar untuk tidak pergi ke sekolah, tetapi menggunakan kertas dalam tali untuk belajar. Perubahan ini telah menjejaskan kehidupan sosial pelajar. Salah satu kesan COVID-19 terhadap kehidupan sosial pelajar ialah kurangnya interaksi sosial dalam persekitaran pembelajaran dalam tali. Ini kerana dalam kelas dalam tali, pelajar hanya boleh berinteraksi dengan guru. Oleh itu, pelajar tidak mempunyai masa dan ruang untuk memahami antara satu sama lain di dalam kelas, dan menjadi sukar bagi pelajar untuk membina hubungan dan mencari kawan baru. Selain itu, pelajar juga suka untuk terus berhubung dengan kawan. Semasa pandemik, kerajaan Malaysia menyekat orang daripada keluar. Oleh itu, pelajar tidak dibandingkan keluar untuk menjadi hubungan di luar kelas. Sudah tentu, mereka boleh terus berhubung melalui telefon. Tetapi kombinasi bersemuka tidak boleh digantikan. Di samping itu, dalam pandemik, pelajar yang tinggal di asrama mungkin lebih dekat dengan keluarga mereka. Kerana sebelum mangki, kampung halaman mereka mungkin jauh dari universiti, jadi mereka terpaksa tinggal di asrama. Namun selepas universiti bertunggal kepada belajaran dalam tali, mereka boleh belajar di rumah. Bahkan mereka memerlukan lebih banyak masa bersama dengan keluarga. Objektif kajian dan seterusnya ialah objektif pertama. COVID-19 juga dinamakan pandemik coronavirus atau wabak coronavirus. Nama yang sepenuh ialah penyakit coronavirus 2019. COVID-19 dinamakan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia sebagai singkatan CO untuk corona, V untuk virus dan D untuk penyakit. Pesakit kes pertama COVID-19 berlaku dan didapati di Bandar Raya Wuhan, Hubei dalam China pada Disember 2019. COVID-19 adalah penyakit berjangkit disebabkan oleh coronavirus sindrom pernafasan akut terdua. Seterusnya ialah objektif kedua. COVID-19 diduga dibawa ke lawa dan haiwan lain yang dimakan oleh manusia hingga terjadi penularan. Bukan saja pesakit pertama kes COVID-19, tetapi juga ramai orang suka makan binatang liar. Ini ialah tabiat pemakanan yang buruk, kerana binatang liar tidak sama dengan ayam, lembu dan lain-lain yang kita sering makan atau beli di pasar raya. Daging yang sering kita makan di pasaran tertakluk kepada kawalan kualiti pihak berkuasa berkaitan, tetapi binatang liar tidak ada. Kebanyakan daripada mereka yang dijangkiti penyakit ini mempunyai sejarah pergi ke pasar di Wuhan, di mana dalam pasar ini menjual makanan eksotik termasuk kelawar. Virus COVID-19 boleh hidup di permukaan apa-apa untuk masa yang lama. Ia boleh bertahan selama 9 hari pada suhu bilik. Oleh itu, kita sedang bertapak pentingan kebersihan. Seterusnya ialah objektif ketiga. Apabila virus COVID-19 melanda ke dalam pelbagai negara, kehidupan sosial pelajar terdapat perubahan yang sangat besar. Apabila Kementerian Pendidikan mengumumkan bahawa semua sekolah di seluruh negara mesti ditutup, semua pelajar tidak dapat menghadiri kelas di sekolah. Jadi terdapat banyak kursus atau kelas aktiviti yang tidak dapat dijalankan. Contohnya, kelas eksperimen, kelas pendidikan jasmani dan kursus lain yang memerlukan pengalaman peribadi. Social skill berkurang disebabkan kurang berkomunikasi dengan orang luar. Jika panjang tidak ada berkomunikasi dengan orang lain, pelajar mudah menjadi pendiam dan keras sumbang. Ini boleh menyebabkan pelajar tidak dapat berintegrasi dalam kumpulan sosial dan menyebabkan masalah psikologi.
Bagi cara pengumpulan responden, responden adalah individu atau pemilik kolektif. Mereka akan diminta untuk memberikan maklumat yang diperlukan oleh pencari data. Namun begitu, cara pengumpulan responden bagi kumpulan saya adalah secara rawat dan juga mudah. Bagi cara responden kumpulan kita tidak mengira kaum, bangsa dan juga agama. Selain itu, seramai 65 responden telah dipilih untuk menjawab soal selidik. Seterusnya adalah cara pengumpulan data. Cara pengumpulan data terdiri daripada data primer dan juga data sekunder. Data primer dikenali sebagai data utama. Kaedah yang digunakan bagi kumpulan kita adalah menggunakan kaedah soal selidik. Manakala data sekunder diperoleh melalui bahan buku rujukan dan sebagainya. Bahan yang digunakan dalam kumpulan kita adalah melalui buku teks dan juga laman web. Akhirnya, ini adalah untuk bahagian saya akan menyerahkan kepada ahli kumpulan saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Teh Yin. Saya akan meneruskan pembentangan dengan penganalisaan data. Ia merupakan proses menganalisis, memanipulasi dan memodelkan data dengan objektif untuk mengenal pasti maklumat yang boleh digunakan, memaklumkan kesimpulan dan membantu membuat keputusan. Kaedah kajian boleh dikenali sebagai kaedah penyelidikan. Ia dirujuk sebagai semua prosedur yang digunakan oleh penyelidik untuk menjalankan proses penyelidikan dan menangani sesuatu isu. Dalam menjalankan operasi kajian ini, kami menggunakan kaedah kuantitatif. Kajian kuantitatif adalah kajian yang menggunakan maklumat atau data kuantitatif. Data kuantitatif boleh diukur menggunakan instrumen pengukur seperti tinjauan dan ujian. Ia juga mempunyai saiz sampel yang lebih besar daripada kajian kualitatif. Kaedah penyelidikan ini dijalankan dengan menggunakan kaedah borang soal selidik secara atas talian melalui Google Form. Selain itu, sasaran jumlah responden yang kami harap edarkan adalah sekurang-kurangnya 50 responden. Bahagian pertama adalah berkaitan dengan maklumat responden. Jantina, bangsa, umur dan peringkat pendidikan responden disoal dalam butiran bentuk tertutup, iaitu pilihan-pilihan jawapan pendek telah disediakan, kecuali email dan bangsa selain daripada Melayu, Cina dan India perlu ditaip oleh responden. Bagi bahagian kedua, terdapat 21 soalan berkaitan dengan informasi, pengetahuan dan tinjauan tentang kesan pandemik terhadap sosial pelajar. Untuk mengukur tahap kesedaran, kami menggunakan skala sangat setuju, setuju, tidak pasti, tidak setuju, dan sangat tidak setuju untuk sebahagian soalan. Untuk cara menganalisis dan mempersembahkan data, data primer dan sekunder dikumpul dan dinilai supaya maklumat yang diperoleh boleh difahami dan mudah dibaca. Data yang dikumpul oleh penyelidik telah diproses secara manual dan ditukar kepada jadual dan graf. Seperti yang digambarkan dalam jadual, skala antara 1 hingga 5 digunakan untuk soalan Likert. Selamat pagi Tuan, saya Shijie akan membentangkan analisa kefahaman golongan pelajar tentang latar belakang dan punca-punca terbentuknya COVID-19. Dalam informasi tentang kesan pandemik COVID-19 terhadap sosial pelajar, bagi pengetahuan tentang COVID-19 terhadap pelajar terdapat 32.3% pelajar sangat jelas, 46.2% pelajar jelas, 16.9% pelajar tidak mengapa, 3.1% pelajar tidak jelas, dan 1.5% pelajar sangat tidak jelas.
Selain itu, soalan kedua adalah apakah pelajar setuju dengan COVID-19 dapat menjejaskan interaksi sosial pelajar. Berikut statistik yang diberikan seramai 49.2% pelajar sangat setuju, 32.3% pelajar setuju, 12.3% pelajar tidak mengapa, 4.6% pelajar tidak setuju, dan 1.5% pelajar sangat tidak setuju. Bagi soalan yang ketiga adalah langkah pencegahan untuk menggelakkan jangkitan COVID-19. Pelajar mempunyai langkah pencegahan yang sangat tinggi terhadap jangkitan virus. Antara statistik berikut telah membentangkan seramai 86.2% pelajar akan mengambil tindakan dengan sentiasa memakai topeng muka semasa keluar dari rumah. 72.3% pelajar akan menggunakan pembasmi kuman untuk menggalakkan COVID-19. Namun begitu, 81.5% pelajar jelas akan kerap membasuh tangan dan memastikan sentiasa menjaga kesihatan. Bukan itu sahaja, terhadap 72.3% pelajar berasa menggalakkan kumpul ramai-ramai juga dapat membanteras. Yang seterusnya, saya akan serahkan kepada akhir kumpulan saya, Ena. Sekian, terima kasih. Berdasarkan jadual di tepi saya ini, ia menunjukkan seramai 40 orang responden yang menyatakan bahawa menghadiri kelas formal membolehkan mereka menyerap dan faham perkara yang diajar sepenuhnya oleh pengarah mereka. Manakala terdapat seramai 24 orang responden menyatakan bahawa mereka dapat menyerap perkara yang diajar oleh pengarah mereka sepenuhnya semasa kelas atas talian. Dan terdapat seorang sahaja responden menyatakan bahawa tidak kira belajar atas talian atau secara formal, tidak mungkin pelajar akan menyerap sepenuhnya. Ianya pasti ada sebanyak sedikit yang tidak dapat diserap. Selain itu, kami juga menanyakan kepada responden bahawa adakah mereka berada di kampung, asrama atau negara asing semasa pandemik COVID-19 ini. Jadual menunjukkan bahawa seramai 25 responden berada di kampung, 23 responden berada di negara asing dan seramai 17 responden berada di asrama semasa pandemik COVID-19 ini. Bagi responden yang berada di negara asing, mereka adalah pelajar dari negara luar yang datang ke Malaysia untuk belajar. Selain itu, bagi responden yang menjawab bahawa mereka berada di kampung, ada sesetengah daripada mereka bermaksud bahawa mereka berada di rumah masing-masing. Pandemik ini juga memberi impak kepada responden yang berada di asrama disebabkan mereka tidak dapat balik ke rumah atau negara masing-masing. Ada sesetengah pelajar juga membuat keputusan untuk tinggal di asrama sewaktu pandemik ini berlaku. Selain itu, kami juga menanyakan bahawa adakah pandemik COVID-19 ini akan memberi tekanan kewangan kepada pelajar? Berdasarkan jawapan yang diberi oleh responden, terdapat 54 responden yang telah menyatakan bahawa pandemik ini memberi tekanan kewangan kepada pelajar kerana pelajar suka mencari kerja sambilan dan sesetengah pelajar yang masih bekerja telah kehilangan kerja akibat pandemik tersebut. Selain itu, mereka juga menyatakan bahawa salah satu puncanya juga adalah disebabkan beban PTPTN yang mereka tidak dapat membayar akibat tiada pendapatan. Manakala terdapat beberapa responden iaitu seramai 11 responden kata tidak kerana ibu bapa mereka yang tanggung kewangan mereka. Dan selanjutnya responden tidak memberi sebarang alasan untuk menyatakan bahawa pandemik ini tidak memberi tekanan kewangan kepada mereka. Selain itu, kami juga menanyakan soalan kepada responden iaitu adakah pelajar mempunyai pendapatan atau gaji untuk mengurangkan masalah kewangan. Oleh itu, seramai 36 responden mempunyai pendapatan untuk mengurangkan masalah kewangan mereka semasa pandemik COVID-19 ini.
manakala terdapat 29 responden tidak mempunyai pendapatan. Berdasarkan kenyataan berikut, pelajar yang mempunyai pendapatan untuk mengurangkan masalah kewangan mereka adalah disebabkan mereka dapat pendapatan daripada kerja sambilan seperti kerja di kafe, rider dan sebagainya. Bagi pelajar yang tidak mempunyai pendapatan, ianya mungkin disebabkan mereka susah dan tidak dapat kerja sambilan semasa pandemik ini. Selamat sejahtera, nama saya Wong Wei Jun. Saya akan membincangkan tentang perbincangan 1.0 hingga 2.0. Dalam pengenalan tema 1.0, ia telah menerangkan asal unsur nama COVID-19 dan juga menunjukkan cara virus ini boleh disebarkan. Mereka juga menyatakan secara terperinci apakah gejala selepas dijangkiti COVID-19 dan kadar kematian di dunia selepas wabak itu. Dalam perbincangan 2.0, ia telah menerangkan sejarah virus yang melanda dunia. Di sini, kami belajar sejarah tentang pelbagai virus. Virus yang berbeza mempunyai cara penyebaran yang berbeza. Selain itu, dalam perbincangan 2.1 telah menghuraikan sebab wujudnya COVID-19. Pada pendapat saya, virus COVID-19 akan menjadi lebih serius kerana rakyat sering tidak mengikut SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Sebagai contoh, orang ramai tidak akan menjaga jarak 1 meter di tempat awam. Dalam 2.2, ia telah menerangkan impak COVID-19 terhadap kehidupan sosial pelajar dan cara pembelajaran terhadap pelajar. Saya berasa bahawa dalam wabak ini, gaya pembelajaran dan gaya hidup pelajar telah terjejas pada tahap yang berbeza, yang telah memberi impak besar kepada pembelajaran. Akhirnya, ia bahagian untuk saya. Saya akan menyerahkan kepada adik kumpulan saya. Terima kasih Wijun. Sekarang saya nak berucap perbincangan 3.0. Dalam 3.1 ini menamakan latar belakang pembentukan COVID-19. Ini berikut adalah penjelasan tentang asal usul nama COVID-19 dan virus yang terkenal di dunia. 3.2 menghuraikan apa yang menyebabkan COVID-19 berlaku. Punca utama COVID-19 ialah manusia dijangkiti virus yang dibawa oleh haiwan liar dan selepas memakan haiwan liar. 3.3 menghuraikan kesan pertikaian tentang COVID-19 terhadap kehidupan sosial pelajar. Pelengkap ini menceritakan tentang langkah pencegahan wabak yang diambil oleh pelajar kerana wabak tersebut dan apakah kesan langkah pencegahan wabak ini kepada mereka. Sebagai contoh, disebutkan dalam petikan bahawa pelajar tidak boleh pergi ke kelas kerana wabak dan hanya boleh menggunakan kelas dalam talian sebagai kantinnya dan mereka tidak boleh mengalami kehidupan universiti. Selepas itu, saya nak berucapkan perbincangan 4.0 dan 5.0. 4.0 hingga 4.3 mentarifkan maksud penyelidikan dan menghuraikan apakah kaedah yang boleh digunakan untuk menjalankan penyelidikan. Data yang diterangkan dalam 4.2.1 dan 4.2.2 dibahagikan kepada dua kategori. Seterusnya ialah kandungan 5.0. Kandungan 5.0 ialah penyelidik mengujar secara lawak kepada data yang diperolehi oleh 65 individu yang tidak dikenali dan menggunakan data ini untuk analisis. Bagi kajian ini, hanya terdapat 65 respon sahaja. Saya rasa ini tidak mencukupi kerana bilangan orang yang ditemukan terlalu kecil untuk mengetahui dengan lebih tetap sama ada bilangan orang yang begitu besar benar-benar terjejas. Saya fikirnya mungkin perlu untuk menemukan lebih daripada 500 pelajar dari wilayah yang berbeza. Data yang diperolehi dapat lebih memahami situasi murid. Di samping itu,
Saya percaya bahawa subjek temu buat tidak seharusnya terhad kepada belajar, tetapi juga perlu menjalankan temu buat dengan belajar dalam peranan yang berkaitan. Contohnya, guru dan ibu bapa. Sekarang bahagian saya sudah selesai. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera kepada cikgu dan murid-murid. Nama saya Dilini dan saya akan membentangkan penutup dan rekomendasi. Kesimpulannya, pandemik COVID-19 telah memperlihatkan kesukaran yang tiada tandingannya kepada struktur pendidikan negara. Keadaan mendesak untuk penyebaran COVID-19 mendorong penutupan sekolah dan universiti di seluruh negara. Dalam era semasa ini, ialah poin 1, pelajar perlu menyesuaikan diri dengan piawaian baru ialah PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, kerana pelajar tidak boleh belajar secara bersemuka disebabkan pandemik COVID-19. Poin 2 ialah pelajar harus beradaptasikan dengan latihan yang merangkumi proses pembelajaran berasaskan web. Dan poin 3 ialah mencadangkan agar pengurusan universiti mengambil langkah proaktif yang kuat untuk membantu kesihatan mental dan pencapaian pendidikan pelajar mereka secara konsisten, namun terutamanya secara keadaan ragu-ragu dan krisis yang ketara wabak COVID-19. Selain itu, rakyat Malaysia patut bekerjasama pada masa-masa penting seperti pada masa ini untuk menghalang penularan wabak COVID-19. Sekian, terima kasih.